Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menghadap ke bawah duli yang tamat mulia Tuanku Raja Muda, duli yang tamat mulia Tuanku Raja Puan Muda, menjunjung kasih di atas keberangkatan Tuanku berdua, dan memohon perkenan untuk meneruskan tazkirah ringkas kita pada malam ini. Yang amat mulia Syarifah Katrina, anak anda Tuanku Raja Muda, Tuan Imam kita daripada Kelantan, Tuan CEO Maib Fadil Ustaz Nazim, Tuan Pengarah Jabatan Agama. Alhamdulillah, malam ini ialah merupakan malam terakhir kita di dalam bulan Ramadan bagi tahun 1440 ni. Dan saya semalam saya di Masjid Alwi tengok apabila imam pada pukul salat sesi yang kedua pada pukul 3 sehingga hampir pukul 5 pagi, apabila imam tamat membaca surah An-Nas, betapa ramai orang yang rasa sayu kerana mengenangkan bahawasanya telah tamatnya bacaan Al-Quran dan petanda bahawasanya Ramadan juga sudah nak berakhir. Di sini juga kita ada program i'tikaf yang dengan jumlah yang alhamdulillah, dan sebu syukur saya lihat di Perlis ni tidaklah lagi macam dahulu kuih hujung kuih korang, tapi alhamdulillah bertambah di hujung, bertambah ramai orang. Ini bukan saja di masjid-masjid besar ini, saya juga pergi ke masjid-masjid di kampung-kampung. Alhamdulillah penambahan jumlah, tidak lagi macam cerita dahulu masa satu Ramadan ramai, penghujung Ramadan sedikit. Menandakan bahawasanya kesedaran orang tentang makna Ramadan itu bertambah di dalam masyarakat. Saya baru balik conference yang dibuat muktamar oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami di Mekah bulan Ramadan. Pergi jugalah pasal ada peluang untuk boleh pergi umrah dan juga boleh i'tikaf, walaupun siang penuh dengan conference. Penuh orang di dalam masjid. Pergi pukul 12.30 pagi pergi, pukul 12 harap-harap ada tempat, tak ada, penuh orang. Alhamdulillah, kadang-kadang kita pergi juga tu adalah ruang. Betapa ramainya manusia yang bagi setiap penjuru masjid itu ada orang yang menunggu untuk memulakan semula salat pada pukul 12.45 sehingga berterusan sehingga waktu sahur bersama dengan imam. Dan saya duduk sebelah saya tu 2 hari General Pakistan. Saya ingat dia cakapnya, dia tunjuk gambar dia, menunjukkan dia dah 10 hari di situ ambil cuti dah untuk beriktikaf di dalam di dalam masjid. Alhamdulillah. Saya nak sebut sikit ya, dan untuk kita semua, untuk saya dan kita renung diri kita semua. Antara ciri para nabi, para anbiya alaihimus salatu wassalam, Allah sebut innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in.
Mereka itu para anbiya kanu yusari'una fil khairat, adalah mereka itu berlumba-lumba kepada kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka itu berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dalam keadaan mengharapkan dan dalam keadaan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu kepada kami khusyuk. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dua keadaannya. Pertama mengharapkan, kedua bimbang. Pertama mengharapkan, kedua gerun. Apabila ada dua makna ini, maka kita menghayati makna doa para anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebab itu perkara yang manis di dalam ibadat ini antaranya ialah berdoa kepada Allah. Itulah yang kita ulang selalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami pohon pertolongan. Makna ibadah dan makna kepada doa. Nabi SAW di dalam hadis yang kita ulangi baca dalam bulan Ramadan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampun semua dosa-dosanya. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan mengharapkan pahala, Allah ampun semua dosa-dosanya. Kita kadang-kala kita rasa macam tawaran ampun dosa ni taklah pakej yang menarik sangat. Apa kelebihan dia? Ampun dosa, kita rasa macam tak menarik. Kerana kita kadang-kala terlepas pandang. Kita lupa bahawasanya keseluruhan hidup ini tidak ada yang lebih bermakna daripada diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak diampunkan dosa dan kita tidak berdamai dengan Tuhan dalam hidup ini, kita akan rasa sesuatu yang besar yang tidak selesai dalam hidup ini. Itu yang tuan-tuan akan tengok, sebahagian manusia dia rasa resah yang dia tidak tahu apakah keresahannya. Dia rasa ada ruang yang kosong yang tak kena dalam hidupnya, yang dia tak tahu apakah masalahnya. Sebab dia kehilangan keampunan Tuhan. Keampunan adalah sesuatu yang paling mustahak dalam hidup ni. Kita boleh hilang semua perkara, tapi kita tidak boleh hilang keampunan Tuhan. Ini makna yang Nabi SAW nyatakan ini. Bapa kita Adam alaihissalam, dia buat silap. Sebagai satu example, sebagai satu contoh kepada anak cucunya, nama kata manusia memang buat silap. Pada hari-hari awal dia buat silap, tapi dia telah meninggalkan satu ungkapan yang sangat penting untuk sentiasa kita ingat. Dia menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimkan diri kami sendiri. Jika Engkau tidak ampunkan kami dan kesian kami, dan jika Engkau tidak kesiankan kami dan ampunkan kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Orang yang rugi ialah orang yang tidak diampunkan oleh Tuhan. Hidup boleh berlalu pergi, masa boleh pergi. Baru saja kita masuk Ramadan, hari ini kita telah keluar meninggalkannya. Manusia ini sehebat mana pun dia manusia. Saya ingat, macam kalau takkan orang perkenalkan kita, kita tak ada siapa-siapa.
Pergi ke dalam majlis, orang kalau perkenal ini mufti, maka orang tahu dia mufti ke tak. Kita tahu dia orang biasa saja. Seorang Pakistan, dia pakai kurta Pakistan, duduk di sebelah, dia makan roti, saya tak tahu kata dia jenderal tentera. Saya tahu dia orang iktikaf yang lain. Semua kedudukan ini pemberian manusia atau penggelaran manusia, tetapi kedudukan di sisi Tuhan ialah keampunan daripadanya. Memohon keampunan daripadanya. Umur berlalu pergi, yang tua, yang muda menjadi tua, yang berpangkat akan hilang pangkatnya, yang bekerja akan jadi pencen. Apabila kita pencen, sama saja kita dengan orang bawahan kita, tidak ada lagi jawatan. Apabila umur sudah tua, tenaga sudah hilang, tidak ada lagi kebiasaan. Pemain bola yang hebat, yang lincah di padang bola, apabila tua dia sekadar mengulas dan orang hanya menyebut dahulu. Zaman manusia ini, manusia paling cepat sekali melupai sesuatu. Allah tidak melupai. Zaman viral, tuan-tuan tengok, ada orang boleh terkenal dalam masa 2-3 hari, kemudian dilupai. Ada pemimpin yang mungkin buat banyak benda dalam dunia ni, buat bangunan, buat projek-projek mega yang besar, jalan raya yang orang lalui, beberapa tahun kemudian orang melupainya. Orang memperkatakan tentang orang lain. Ada artis yang berjaya dalam pertandingan hebat, dipuji, beberapa, kadang-kadang tak sampai tahun, beberapa bulan saja berakhir. Demikian dunia yang sifatnya fana. Supaya Allah menjadikan kita tahu dunia ni mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Imam baca tadi, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhanmu yang pemurah? What has deceived you regarding your Lord, the most generous? Apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhan kamu yang maha pemurah? Kata para ulama, dia telah memberikan jawapan di dalam soalan, kerana dia sangat pemurah. Kita terlupa dengan kehidupan ini. Dia beri sehingga akhirnya berakhir. Tetapi yang kita perlukan ialah keampunan. Nabi Nuh alaihi salam, lama dia berdakwah, menghadapi kaumnya, agak-agak banyak mana pahala dia. Nak ditimbang antara pahala dan dosa, tentulah besar pahala seorang Nabi. Tapi dalam akhir surah Nuh, apa dia doa Nabi Nuh? Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunlah aku dan kedua ibu bapaku, dan sesiapa saja yang memasuki rumahku di kalangan orang yang muslim, yang mukmin, dan ampunlah kaum mukminin dan mukminat. Akhirnya hatta seorang nabi yang tinggi, Tuhan, aku perlukan keampunan. Dan agama itu dirasai maknanya apabila manusia berjaya melunturkan dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Allah cerita tentang orang-orang yang berjuang, yang menghadapi berbagai tekanan dalam perjuangan. Sepatutnya lah berjuang, menghadapi dalam tekanan dalam perjuangan, disakiti kerana Allah, dihina kerana memperjuangkan agama, disakiti kerana mempertahankan agama. Dia kata, ya Allah, aku ini apa lagi melainkan kena dapat masuk syurga. Tak. Itu bukan ungkapan hamba-hamba Tuhan. Allah kata, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak orang-orang yang berjuang bersama dengan Nabi, para pejuang, tak melemahkan mereka apa yang menimpa mereka pada jalan Allah, tidak melongaikan semangat mereka, mereka tidak menyerah. Allah sukakan orang-orang yang sabar. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Setelah berjuang, apa perkataan mereka? Wahai Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami, dan berlebih-lebihnya kami dalam urusan kami, dan tetapkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami di atas orang-orang yang kafir. Setelah berjuang, setelah disakiti, akhirnya doa dia, ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Kerendahan inilah yang menjadikan makna manisnya ibadah apabila kita berdiri di tengah malam. Allahu Akbar. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih terkesan bacaannya, lebih tertumpu ungkapannya. Sebab itu diajar kita bangun malam. Itu kunci dan rahsia kekuatan hidup para nabi. Sehingga apabila makna itu ada, kita akan dapat melihat alam pada dimensi yang lain daripada orang apa yang orang lihat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam zaman dulu tak ada Facebook, orang tak kenal. Oh, Imam Ahmad, jumpa ambil selfie, tak ada. Tapi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang besar perjuangan. Satu hari dia angkat, Imam Ahmad, dia melalui kehidupan yang susah, dia angkat kayu. Dia angkat kayu. Orang tengok Imam Ahmad, ada orang kenal tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, Imam, kami angkat barang kau. Imam Ahmad, bila orang duk tolong dia, dia rasa serba salah pada diri dia. Dia kata, nahnu qaumun masyakin, walaula sitrullah laftadahna. Kita ini sebenarnya kesian pada diri sendiri. Jikalau tidak kerana tutupan Allah, nescaya terbukalah semua aib kita. Satu orang datang memujinya, memuji Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Lau alimta ma 'indi min al-khataya wal dhunub la hasauta 'ala ra'si bit-turab." Jika kau tahu dosa-dosaku, kau ambil pasir buah atas kepalaku. Itu Imam Ahmad yang karamah dan besar dalam sejarah Islam. Tambah macam kita, tambah macam saya. Kalau saya, tuan-tuan tahu dosa saya, tak ada siapa yang tunggu mendengar tazkirah saya malam ni. Hanya kerana Allah itu sitir, Allah itu Ghaffar, pengampun. Ghaffar dalam bahasa Arab, dia menutup keaiban. Dengan tutupan keaiban itu, bolehlah saya mengaku saya mufti dan bercakap di hadapan tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu keaiban saya, maka tuan-tuan pun sudilah mendengarnya. Jika tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh berdiri di hadapan orang lain. Maka Allah itu kita memohon daripadanya, Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah, ampunlah dosaku. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia buat Kaabah setelah Allah arahkan. Kemudian dia doa dia dengan anaknya Ismail. Dia kata, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan, jadikanlah kami menyerah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadat. Setelah bina Kaabah, minta serahkan diri, zuriat kami serah diri, lagi dia minta apa? Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Tuan-tuan, di situ datangnya makna kemanisan hamba. Setelah salat, sebab tu kita diajar setelah salat ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita ucapan yang pertama? Apa dia zikir kita? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita buat dosa ke? Tak.
memaknai kerendahan diri, memohon keampunan di atas kekurangan kita di dalam salat kita, tidak menunaikan kita salat itu dengan kadar yang sepatutnya sebagai hamba. Ketika Nabi ke Taif, di Taif dia dilontar, sehingga semua kita tahu cerita Taif. Nabi cerita, Aisyah tanya, pengalaman yang paling pahit, yang paling hebat Nabi lalui di Taif, dilontar sehingga luka. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, kena ada An'anah Ibn Ishaq, dan supaya yang dengar ni mungkin ada ahli hadis, dia ditaifkan secara teknikal kerana masalah An'anah Ibn Ishaq dalam hal ini. Tetapi kebanyakan ulama menukilkannya, Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, kerana ia daifnya terlalu ringan doa Nabi SAW. Setelah dilontar cedera, mungkin kita akan kata, ya Allah, aku ni buat dah banyak pada dakwah ni, sampai macam ni dia buat kat aku, takkanlah kot ni. Tapi Nabi dalam riwayat itu menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Dalam riwayat, am ila qaribin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, lakinna afiyataka hiya awsa'uli. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha bihi amru dunya wal akhirah, an yanzila alayya ghadabuk wa yahillu alayya sakhatuk, laka utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya helahku, wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di sisi orang ramai. Ya arhamar rahimin, wahai yang paling pengasih di kalangan yang pengasih. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapakah yang kau nak serahkan aku ini? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka denganku. Am ila qaribin mallaktahu amri, ataupun pada orang dekat kaum keluarga Quraisy sendiri yang menguasai urusanku, mereka pegang Mekah. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, tapi Tuhan, selagi kau tak marah kepada aku tak kisahlah apa pun nak jadi. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'uli, melainkanlah keafiatan kau itulah yang meluasi kehidupanku. A'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang diterangi dengannya kegelapan. Wa salaha bihi amrud dunya wal akhirah, dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Kepada engkaulah pengharapan sehingga engkau redha. Janganlah engkau halalkan kepadaku marahmu, janganlah engkau halalkan kepadaku murkamu. Kepada engkaulah pengharapan sehingga engkau redha. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan engkau. Saya nak ceritanya apa? Saya nak ceritanya ialah, inilah makna kepada hubungan hamba dan Tuhan. Selagi kita tidak pergi kepada makam itu, kita akan ada makam protes dalam diri kita dalam Tuhan, walaupun kita tak sebut. Takkan Tuhan bagi kat aku macam ni kot, aku buat macam ni. Takkan Tuhan tak bagi kot, takkan kot. Sehingga kita itu tunduk dan akur perasaan kita, merendah di hadapannya. Ketika itu apabila kita angkat ya Rabb, Dia akan menunaikan segala apa yang kita minta. Dan inilah makna kita di dalam Ramadan ini. Sebab itu habis cerita puasa, Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-Ku bertanya engkau tentang aku, bagi tahu aku dekat. Sebenarnya tak ada perkataan bagi tahu. Bila hamba-Ku bertanya engkau tentang aku ini dekat. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa padaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman denganku. Maka akhirlah Ramadan ini semua dengan doa. Banyak hajat kita semua kita minta, tetapi hajat kita yang paling besar apa dia? Keampunan Tuhan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunlah. Bila kita dapat memenuhi makna mencari keampunan itu, kita akan melihat dunia ini pada mata yang lain dan merasai sesuatu dengan rasa yang lain. Tuan-tuan tahu orang demam, makanan sedap dia rasa tak sedap. Tapi bila dia sihat, makanan yang sama dia ada rasa yang lain. Apabila hubungan kita jelas dengan Tuhan, kita akan melihat satu perkara dan kawan kita juga melihat benda yang sama. Dia melihat dengan dua mata yang sama, panca indera yang sama Allah ciptakan, tetapi dia menampak hal yang lain, kita akan nampak perkara yang lain. Itulah makna basirah, iaitu dapat memahami sesuatu daripada apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Tahniah tuan-tuan semua. Berakhirnya malam ni, dan insya-Allah ada lagi mungkin last pada malam ni bersama dengan imam. Mudah-mudahan Allah rahmati dan kita semua sekian, dan beri keampunan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.